Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan buat semua penonton setia Nona. Setiap yang bermula pasti ada pengakhirannya. Dalam keterujaan meraih ganjaran pahala berganda di bulan mulia ini, sedar tak sedar kita sudah pun berada di minggu terakhir Ramadan. Rebut peluang untuk melaksanakan pecutan akhir dalam beribadah agar kita memperoleh pengakhiran yang terbaik dalam bulan penuh keberkatan ini. Bagi yang sedang sibuk melakukan persiapan sambutan Hari Raya Aidilfitri, khususnya kaum wanita, pastikan anda merancang kewangan sebaik-baiknya agar dapat mengelakkan pembaziran ketika berbelanja. Teruskan setia bersama Nona untuk pelbagai pengisian yang menarik yang bakal memberi manfaat dan inspirasi buat semua. Menarik minggu ini. Dalam pemilihan rekaan ini kami ambil dari pelbagai sudut dan breathable. Ayu menyesal sangat sebab buat mak ayah macam ni. Ayu janji lepas ni Ayu takkan buat masalah lagi. Apabila bercakap tentang persiapan sambutan Hari Raya, pastinya antara perkara yang sering dititik beratkan oleh kaum hawa ialah busana yang bakal digayakan. Tidak hanya tertumpu kepada fabrik yang selesa, wanita masa kini semakin bijak memilih rekaan yang mampu menaikkan seri dan keanggunan mereka. Segmen Lensa Gaya meninjau koleksi terbaru daripada jenama Langgun untuk Syawal kali ini. Koleksi rekaan yang dihiasi dengan sulaman, manik dan Swarovski ini menampilkan 6 rekaan dengan padanan warna yang berbeza untuk pilihan anda. Istimewa sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang, Langgun tampil dengan koleksi terbaru Casablanca Raya Lux. Rekaan kali ini sedikit berbeza dengan menggabungkan konsep idea dari dua buah negara iaitu Morocco dan Malaysia. Kali ini kami memilih rayon silk. Memandangkan material tu agak selesa dan breathable kata orang tu. Jadi dalam pemilihan rekaan ni kami ambil dari pelbagai sudut iaitu budaya, adat, tradisi dan juga seni bina yang terdapat di negara tersebut. Busana zaitun menampilkan potongan kebaya labuh yang diserikan dengan sulaman benang berwarna tembaga dan hiasan batu Swarovski. Tidak hanya menonjol sisi feminin dan keayuan si pemakai, rekaan ini turut menyelahkan gaya klasik yang cukup sinonim dengan jenamanya. Rekaan yang terinspirasi daripada warna dan unsur buah zaitun ini menjadi pilihan pelanggan untuk digayakan ketika musim perayaan mahupun di majlis kerajaan. Bagi rekaan Marrakesh pula, mereka menggunakan fabrik berwarna lembut seperti krim untuk koleksi kebaya pendek ini, menampilkan elemen sulaman kerawang dan ditambah dengan hiasan manik di bahagian baju sekaligus menyelahkan seri dan memberi aura mewah kepada pemakainya. Selain itu, kain pario yang dipadankan bersama rekaan ini turut memberi ilusi ramping dan langsing apabila digayakan. Yang asilah pula, model yang sesuai untuk semua saiz body sebab dia agak oversize. Tak ketinggalan juga kita tampilkan rincian dekat manik kat tangan, dekat dada. Desain asilah ni kita buat dari yang lain daripada desain yang lain, baju yang koleksi yang lain. Sebab kat situ kita ada buat macam lengan backway. Di lengan tu pun kita tambahkan lagi untuk menampakkan kemewahan dia dengan manik-manik dan ada sulaman juga. Koleksi seterusnya ialah Jannah. Rekaan ini diinspirasikan daripada baju tradisional klasik iaitu baju kurung cekak musang. Masih mengekalkan konsep asal, mereka turut menyuntik sedikit elemen moden dengan menggunakan kain pario sebagai padanan untuk busananya. Selain selesa, rekaan berwarna mint green ini turut diserikan lagi dengan sulaman dan hiasan manik. Pemilihan busana yang tepat untuk sesuatu acara adalah sangat penting supaya dapat memberi keselesaan maksimum dan dalam masa yang sama mampu menaikkan seri serta keyakinan pemakai. Minggu ini
Nona bersiaran dari kediaman pengasas strip adik-beradik iaitu Encik Syaiful Izam Kurnia dan pasangan Kirunisa Datuk Kion. Kediaman jenis semi-D yang terletak di Sepang Selangor ini mengetengahkan tema moden dengan sedikit sentuhan Inggeris. Ilham dekorasi yang dipilih tercetus daripada minat serta pengalaman pemilik yang sering mengembara ke pelosok dunia. Kediaman ini bukan sahaja kelihatan kemas, malah proses renovasi dan padanan warna yang tepat menjadikan ia tampak lebih luas dan elegan. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tatkala seluruh umat Islam menanti kehadiran Lebaran yang penuh bermakna bersama keluarga dan teman di sisi, ada insan lain yang hanya mampu meraikannya dengan hati yang penuh sayu dan keinsafan. Berkongsi suka duka menyambut Aidilfitri di sebalik tirai besi, Nona berkesempatan mendekati beberapa banduan wanita pelbagai kes di penjara Sungai Udang Melaka dalam segmen Seindah Kasih. Syawal bakal menjelma. Tidak semua dapat merasai nikmat Lebaran bersama yang tersayang. Kompleks penjara Sungai Udang Melaka mengungkap 1000 kisah penghuninya yang terpaksa menyambut Hari Mulia tanpa keluarga di sisi. Ayu, 36 tahun, menjalani hukuman penjara selama 12 tahun atas kesalahan menyembunyikan kelahiran sehingga mengakibatkan kematian bayi. Pagi pukul 8 lebih, saya rasa macam dah turun darah. Lepas tu saya minta adik lelaki saya tolong saya. Saya dah tak tahan sangat baby tu keluar. Lepas tu baby tu keluar, saya potong dia punya tali pusat sendiri. Lepas tu adik saya takut saya kena pukul dengan ayah. Dia bawa baby tu keluar daripada rumah. Lepas tu saya tak tahu adik saya letak mana baby tu. Mungkin ada orang nampak kot adik saya letak baby tu dekat tempat yang dia letak tu. Besoknya tu bila polis dah ambil kat rumah, Ayu mengaku itu memang anak Ayu. Dia bawa saya pergi balai, adik pun kena sekali. Itu yang buatkan saya sampai kat sini. Salah sendiri. Menyesal sebab Ayu buat darah daging Ayu macam tu. Di awal dia menjalani hukuman, tiada kunjungan daripada ahli keluarga. Hidupnya bagaikan penantian yang panjang. Hanya penghuni penjara menjadi peneman di kala meraikan Lebaran. Kini dia hanya mampu mengimbas kembali kenangan menyambut Syawal bersama keluarga. Ayu dulu, Ayu dah bekerja pun, mak tetap beli baju raya untuk Ayu. Tiap-tiap tahun. Raya dengan arwah mak, arwah ayah, adik-beradik. Penyesalan lalu mendorong Ayu kembali insaf demi menjadi insan yang lebih baik. Andai dapat diputarkan waktu, ingin sekali dia berbakti kepada keluarga memandangkan dia kini mulai mahir membuat kuih hasil program penjara. Ayu mohon maaf. Ayu banyak dosa sangat dengan mak dengan ayah. Ayu janji lepas ni Ayu tak akan buat masalah lagi. Ayu menyesal sangat sebab buat mak ayah macam ni. Mariam, 39 tahun, meringkuk di sebalik tirai besi atas godaan nafsu yang menguasai jiwa. Ibu kepada 6 cahaya mata ini akhirnya tewas pada hukuman. Saya mula mengisap dada di syabu, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Saya tak pernah kena tangkap sebelum ini. Lepas saya kahwin, saya ada anak 3, saya berhenti. Saya bercerai, saya mengisap balik. So sampai saya kahwin nombor 2, saya ada anak 3 lagi, tu saya cerai. Suami pun mengisap juga. Saya duduk dengan makcik saya kat KL. So saya kenal husband saya nombor 3 tu, berjudi pula. Solution yang mudah, saya ambil dadah balik. Dahulu dia alpa dengan nikmat dunia. Namun, Mariam kini semakin pulih setelah mengikuti program-program kelolaan penjara. Sampai saya abaikan tanggungjawab saya kat anak-anak saya. Mak saya pun saya halau. Tapi masa saya jatuh hukum 10 tahun tu, mak saya tak boleh terima. Sebab terlalu lama untuk saya. Berapa kali Ramadan, berapa kali raya saya kat sini. Saya jatuh hukum setahun, mak saya meninggal. Lepas mak saya, selang seminggu tu adik saya pula meninggal. Jadi saya rasa macam hidup saya dah tak ada apa dah.
Kenangan meraihkan Lebaran bersama keluarga menjadi pengubat rindu. Kalau nak sambut puasa tu, mak saya akan panggil saya lah balik. Balik rumah dia, masak sama-sama. Kita pergi beli barang sama-sama. Last raya tu, dia cakap, jangan sampai lepas ni tak ada raya dah. Alung dengan mak. 2018 tu, raya yang terakhir saya dengan dia. Dah tak ada lagi dah. Nak sambut raya dengan mak saya. L, 40 tahun, terpaksa meninggalkan keluarga dan anak-anak selepas dia dijatuhkan hukuman penjara sejak 5 tahun lalu. Masa saya lakukan kesalahan tu, saya terlepas. Tapi, lambat laun kan kita buat jahat kan. Akhirnya polis datang ke rumah, dia cakap, dia sebut nama penuh. Kata saya didapati bersalah lah sebab melakukan penyeludupan parti tanpa izin ni lah. Pendapatan lumayan ketika melakukan jenayah penyeludupan mengaburi matanya. Niat L untuk berbakti kepada keluarga bertukar sengsara dan akhirnya memakan diri sendiri. Rasa sedih sangatlah sebab rasa tak dapat peluk diorang, tak dapat cium diorang. Saya tak dapat nak buat tu semua. Saya tak dapat nak jalankan tanggungjawab saya yang sempurna kat diorang. Saya hanya boleh ingat kenangan-kenangan tu, sakit. Tapi saya hanya mampu bersabar dan bertawakal supaya hukuman saya dijalankan dengan lancar. Satu hari saya akan balik. Saya dapat beraya dengan anak, dengan mak. Ibu tunggal ini bersyukur kerana masih diberi kesempatan untuk berubah dan ada insan yang tetap menerimanya dalam apa jua keadaan. Mama terima kasih dengan korang semua sebab korang sabar tunggu Mama. Boleh terima Mama seadanya walaupun Mama dah bergelar sebagai seorang baduan. Mama bersyukur sangat sebab dapat anak-anak macam korang. Korang faham situasi Mama korang. Mama bangga ada anak-anak macam ni. Tiada siapa yang mahu ditakdirkan berakhir di tirai besi. Kesilapan lalu mengajar mereka tentang erti rindu pada keluarga. Apatah lagi menjelang Lebaran ini, mereka mahu berubah, melakukan apa saja demi insan tersayang. Penjara Sungai Udang menempatkan seramai 350 orang banduan wanita dalam pelbagai kategori kesalahan. Sejak tahun 2002, modul pemulihan melalui program pembangunan insan telah dilaksanakan di Jabatan Penjara Malaysia dalam membentuk disiplin sasiah dan kerohanian banduan. Melalui program ini juga, mereka diberi peluang mengikuti program latihan vokasional seperti pembuatan produk makanan, termasuk membuat tempahan kuih raya sempena Hari Raya dan mereka juga diberi peluang melanjutkan pelajaran bagi yang layak. Banduan juga menerima lawatan dari keluarga termasuk lawatan sempena perayaan bagi mewujudkan hubungan yang positif dan mengurangkan tekanan semasa dalam tahanan. Namun, ada di antara mereka yang tidak menerima lawatan dari keluarga. Melalui program penjara sebegini, mereka dapat menikmati suasana Hari Raya bersama penghuni yang lain. Didoakan semoga suatu hari nanti mereka menjadi lebih baik dan bersatu kembali bersama keluarga tercinta. Setelah sebulan berpuasa, sambutan Aidilfitri pastinya lebih meriah jika diraikan dengan pelbagai juadah enak yang membuka selera. Meskipun kini ada pelbagai inovasi hidangan raya bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan, sajian tradisi turun-temurun tetap menjadi pilihan dan kegemaran ramai. Saksikan cara penyediaan lemang pulut hitam dan lemang tepung bersama Nurul Liza Razali dalam segmen Air Tangan. Ibu kepada 5 orang cahaya mata ini akan berkongsi tip untuk menyediakan juadah tradisi turun-temurun yang telah diubah suai agar boleh dimasak menggunakan bahan ringkas yang ada di rumah. Okey, hari ini saya akan tunjukkan 2 jenis lemang, lemang tepung dan lemang pulut hitam. Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk penyediaan lemang tepung ialah santan kelapa yang telah dicampurkan dengan air pandan, tepung gandum dan gula. Peralatan yang diperlukan untuk membuat lemang pula ialah daun pisang dan cawan kertas. Manakala bahan untuk menyediakan lemang pulut hitam ialah beras pulut hitam bersama beras pulut susu dan santan yang dicampurkan dengan minyak kelapa dan garam. So, kita ambil daun pisang ni, kita lipatkan dulu sebab kita tak nak bahagian keras atas ni tau. So, kita guntingkan bagi dia kemas. Kita gulung daripada sini.
Kemudian kita masukkan je. Kelebihan ni kena gunting tau. Okay, dah jadilah kita punya cawan kertas untuk isi lemang. Pertama kita masukkan tepung dulu. Okey, ini gula halus. Okey, ini santan dah dicampurkan dengan air daun pandan dan juga pewarna hijau pandan. Okey, so kita kena kacau dia sampai dia betul-betul sebati. Adunan tepung hendaklah dimasukkan ke dalam cawan mengikut sukatan 3/4 saiz cawan bagi mengelakkan adunan daripada melimpah apabila dikukus. Seterusnya lemang pulut hitam, kita akan gunakan beras pulut hitam campur dengan beras pulut susu. So kita dah campur dan kita rendam selama semalaman. Kemudian, isikan campuran beras pulut hitam dan beras pulut susu ke dalam daun pisang yang telah disusun dalam cawan kertas. Pastikan beras pulut sudah sekata di dalam cawan sebelum dicampurkan dengan santan. Seterusnya kita masukkan santan ke dalam cawan kita yang ada beras pulut tadi. Masuk tu perlahan-lahan, jangan terus masuk sebab takut terlebih pula. Kita akan kukus lemang kita, masuk ke dalam pengukus ya. Lemang ni dalam 30 minit yang pertama ataupun 40 minit yang pertama. Nanti kita akan cek semula. Seterusnya, kukus lemang sehingga masak. Bila dah sejuk, kita boleh gunting cawan kertas kita untuk keluarkan daripada ni. Kemudian kita akan potong dia. Dah jadi kita punya lemang. Okey, dah jadi lemang kita. So kita potong macam lemang, kita akan potong macam lemang biasa. So dah siaplah lemang kita hari ini. Inilah dia lemang tepung dan lemang pulut hitam. Sajian tradisi yang popular setiap kali menjelang Hari Raya ini lebih enak jika dinikmati bersama juadah rendang. Bagi yang tidak berkesempatan untuk menyediakan lemang menggunakan buluh, apa kata anda cuba cara mudah yang telah dikongsikan oleh Nurul Liza ini. Selamat mencuba. Setiap kali menjelang musim perayaan, ramai yang mengambil peluang untuk ziarah menziarahi antara satu sama lain, terutamanya kaum keluarga. Bagi umat Islam, amalan ini bukan sahaja bertujuan untuk mengeratkan silaturahim dan ukhuwah sesama insan, malah tetamu yang bertandang dianggap sebagai pembawa rezeki kepada tuan rumah. Ikuti kupasan selanjutnya mengenai adab bertamu bersama Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh dalam segmen Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita pada hari ini adalah tetamu Syawal. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah juga disebut di dalam Al-Quran tentang bagaimana baginda memuliakan tetamu yang insya-Allah hari ini kita dapat contohi dan memang itu berlaku. Suatu hari Nabi Ibrahim dikunjungi oleh seorang lelaki yang Nabi tak kenal dan Nabi hidangkan dengan seekor anak lembu yang gemuk. Faqarrabahu ilaihi qala ala ta'kulun. Nabi kata silalah makan. Jadi itulah secara permulaan bagaimana kita memahami tentang adab sewaktu kita bertamu dan adab tuan rumah juga kepada tetamu yang berkunjung. Kalau boleh kita cuba untuk tidak menyusahkan tuan rumah. Kemudian yang kedua ialah apabila kita dah sampai di rumah, kita jangan terlalu bebas berada di rumah yang kita kunjungi. Janganlah kita kata saya tak nak duduk sini, saya nak duduk sini, boleh. Dalam keadaan itu tuan rumah mungkin akan kata okey boleh, tapi dalam hati dia ya Allah malunya dapur bersepah ya. Jadi ini kita bercakap soal adab. Jadi kalau kita katakan adab, maka adab ini benda yang kalau tak buat tak apa, tapi dia kurang dari segi nilai dalam hubungan komunikasi dan sosial manusia. Jadi kita cubalah sedaya upaya memperelokkan sikap kita dalam mana-mana keadaan pun sewaktu kita bertamu. Yang ketiga, jangan minta macam-macam. Tuan rumah hidangkan apa yang ada, jangan pula kita kata kuih tiaw basah tak ada ke, mi goreng je. Allahu Akbar.
Ya, kalau tuan rumah itu jelas kemampuannya pada masa itu, maka kita terima sebab kita nak berkunjung ke rumah orang. Ini bukan kita nak makan. Itu bukan soalnya. Yang utama adalah kerana silaturahim. Yang keempat, jangan kita berlama-lama di rumah tuan rumah. Kalau misal kata kita fahamlah suasana Syawal ni, perempuan sekalian, komitmen pada keluarga, komitmen pada orang yang ada anak menantu, pada besan dan sebagainya, open house lagi, kemudian mengambil kira perjalanan yang jauh, jam dan sebagainya. Jadi aturan jadual itu sudah ditentukan semua orang, ya. Dan insya-Allah bila kita mengambil makanan tu, perempuan sekalian, jangan sampai membazir. Itu adab kita sebagai tetamu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan banyak hikmah yang kita pelajari dalam adab menjadi tetamu dan juga adab menjadi tuan rumah. Pada Syawal nanti kita amalkan, mudah-mudahan ada keberkatan. Skuad Seindah Kasih X Jom Ronda akan melawat ke beberapa lokasi menarik di seluruh semenanjung Malaysia sepanjang bulan Ramadan. Misi rombongan ini adalah untuk menyemarakkan kegembiraan dan menyebarkan kasih sayang dengan aktiviti-aktiviti seperti gotong royong dan berbuka puasa beramai-ramai. Untuk maklumat terkini, layari laman web extra.com.my/seindahkasih. Hampir sebulan berpuasa, Syawal pula bakal menjelma. Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi Ramadan bakal melabuhkan tiranya. Sebelum berundur, Mira dan warga kerja Nona ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat semua penonton setia Nona. Mohon ampun dan maaf andai ada salah dan silap daripada kami. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada pemilik kediaman Encik Syaiful Lizam Kurnia dan pasangan Kirun Nisa Datuk Kion kerana sudi menerima kunjungan Nona minggu ini. Teruskan layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona dan jumpa lagi. Assalamualaikum.